Ni nak gambarkan keadaan Imam Mahdi. Bagaimana sifat Imam Mahdi? Keningnya dalam keadaan lebar. Kening dia tu lebar. Hidung dia mancung. Alisnya tipis memanjang. Alis mata dia tu tipis memanjang ke belakang. Bola matanya hitam dan besar. Bola mata dia tu hitam dan besar. Gigi depannya bersih berkilat. Di pipi kanannya ada tahi lalat hitam. Di pipi kanan dia tu. Wajah dia bersinar seperti bintang yang cemerlang. Wajah dia, kita tengok wajah dia, Allah, cantiknya. Janggut dia tebal. Di belakang dia ada tanda seperti tanda Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat dan sahabiah dan juga seluruh sahabat-sahabat yang menunggu saat yang sebegini. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang kita berbicara tentang tanda-tanda besar bila saat dekatnya berlakunya kiamat. Yang kita masih lagi membicarakan tentang bila hari yang Allah nak tutup alam ini, lalu Allah jadikan pada masa itu dipanggil masa-masa yang menghampiri dengan hari kiamat. Kita berbicara tentang tajuk ini dah panjang sebelum daripada ini, di mana kita bagi tahu tanda-tanda nak berlakunya kiamat ini. Dan hari ini insya-Allah kita akan mulakan dengan tanda yang pertama, tanda besar nak berlakunya hari kiamat ini, munculnya Imam Al-Mahdi dan khalifahan yang ada daripada Imam Mahdi ini. Dan hari ini kita akan bicarakan tajuk ini tentang mengenai siapa Imam Mahdi ini, bagaimana keadaan dan bagaimana suasana yang kita akan lalui pada masa yang demikian berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua akan berlakunya Al-Mulhamatul Kubra dan penaklukan kota Konstantinopel. Yang ni tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga di mana keluarnya Dajjal, iaitu Al-Masih dan juga Ad-Dajjal. Masih Dajjal ini tu tanda nak berlakunya kiamat sangat dah. Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, dan di waktu mana nak berlaku kiamat ni, dekat-dekat nak berlaku kiamat ni, turun Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempatnya, yang kelimanya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni keluar. Bila keluar Ya'juj wa Ma'juj, tanda-tanda dekat nak berlakunya kiamat, tanda besar, dan berlakunya bumi ini keluar asap. Asap-asap mula berkepul keluar. Yang dimaksudkan asap ni ada yang sebut ialah gunung berapi dan sebagainya, ataupun goncangan demi goncangan. Matahari mula terbit daripada barat. Tanda yang ketujuh, di mana matahari mula terbit daripada barat. Kemudian tanda yang ke-8, keluarnya binatang yang melata. Binatang-binatang berbisa yang mula keluar daripada perut bumi ini, yang mula merayau dan di saat ini menggigit manusia-manusia yang degil dan engkar. Kemudian di mana tanda yang kesembilannya, Islam mula dalam keadaan yang semakin terpinggir. Islam mula terpinggir, kemudian Al-Quran mula diangkat, dan manusia kembali kepada masa jahiliah dan sibuk menyembah berhala. Ini tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Tanda manusia dah mula jauh daripada Islam,
kemudian sibuk dalam keadaan masing-masing, mula dalam keadaan nak sembah berhala dan sebagainya. Kemudian tanda yang ke-10, mula Kaabah diruntuhkan. Kehancuran Kaabah. Kaabah diruntuhkan. Kemudian yang ke-11, penenggelaman bumi di 3 tempat. Bumi ini akan jerelus ke dalam tanah ni pada 3 tempat, insya-Allah kita akan sebut nanti. Yang ke-12-nya angin lembut yang mula mengangkat roh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ni pun Allah matikan, mula keluar roh masing-masing ni daripada jasad-jasad orang yang saleh. Ini Allah nak matikan dulu orang-orang saleh ini. Kemudian yang akhir sekali, api yang keluar daripada pusat kota Adn yang mengiringi manusia menuju pada bumi mahsyar. Mula keluar api, mula pecah alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan untuk menghancurkan alam ini sedikit demi sedikit. InsyaAllah kita mulakan perbincangan pada kali ini ialah tentang kemunculan Imam Mahdi dan kekhalifahan Imam Mahdi ini sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang mengenai bagaimana Allah nak hancurkan alam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la tazhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dunia ini tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki daripada keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ini tanda nak berlakunya kiamat di mana negara Arab akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu bahasa yang mudahnya untuk kita fahami perkara demikian. Kemudian perbincangan tentang Imam Mahdi ini panjang. Dalam hadis-hadis sahih tentang Imam Mahdi dan kekhalifahan Imam Mahdi ini disebut dalam beberapa hadis. Saya cuba sebut beberapa hadis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, yang pertama hadis yang saya baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la tazhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak akan Allah buang dunia ini ataupun Allah hancurkan dunia ini kecuali negara Arab dipimpin oleh orang yang daripada keturunan aku, kata Rasulullah. Yamlikul Arab rajulun min ahli baiti, daripada keluarga-keluargaku, yuwati usmuhu ismi, dan dia menggunakan nama-namaku. Itu nama Muhammad. Dan katanya yang alim ulama sebutnya Imam Mahdi itulah yang digunakan demikian. Hadis-hadis yang cerita tentang mengenai Imam Mahdi ini ada lebih kurang 26 orang sahabat yang cerita perkara demikian. Ada banyak, dan para alim ulama dia bincang panjang dah dalam bab tersebut. Cuma saya nak baca je pandangan-pandangan ulama ni tentang Imam Mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yaumun latawwala Allahu dhalikal yaum hatta yab'ath Allahu rajulun minni aw min ahli baiti yuwati ismi wasmu abihi ismu abihi yamla'ul ard qistan wa adlan kama muliat jauran wa zulman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, andai dunia ni hanya tersisa sehari saja lagi, pasti Allah akan memanjangkan hari itu sampai dia mengutuskan seorang laki-laki daripada ku ataupun daripada keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nama dia sama dengan namaku. Kemudian dalam masa yang sama juga, dianya pula, ayah dia sama dengan nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan. Orang yang sebegini ni datang, dia akan kerja, dia akan tolong orang dan juga akan melaksanakan keadilan. Sebagaimana ia bumi telah dipenuhi dengan sewenang-wenangan dan kelaliman sebelum daripada ini. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yakni Rasulullah al-Mahdiyun minni ajlal jabhatin aqnal anfi yamla'ul ardi qistan wa adlan kama muli'at jauran wa zulman yamlikus sab'a sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Al-Mahdi berasal daripada keluargaku. Siapa-siapa yang dia sampai di saat itu, dia jadi Imam Mahdi. Dia di kalangan keluargaku. Kening dia lebar. Rasulullah sebut demikian. Al-Jabhati aqna. Manakala kening dia lebar, hidung dia mancung.
Rasulullah sebut al-anfu yamla'ul ard. Kemudian ia akan memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan. Qistan wa adlan. Ini tanda Imam Mahdi. Dahi dalam keadaan lebar. Lebar dahi dia. Kemudian kening dia tersebut. Kemudian hidung dia mancung. Kemudian dia pula melakukan kebaikan. Penuh dengan keadilan. Kemudian kama muliat jauran wa zulman. Sebagaimana bumi ini telah dipenuhi dengan keburukan sebelum daripada ini, dan sebelum daripada ini ia akan berkuasa selama 7 tahun. Imam Mahdi ini dia akan datang, kemudian dia akan memiliki, selama mana dia akan berkuasa tu? Selama lebih kurang 7 tahun. 7 tahun masa yang ada pada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al-mahdiyun min inzati min waladi Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut min itrati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-Mahdi berasal daripada keturunan aku, daripada keturunan anak Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, ni hadis-hadis yang kita baca, hadis-hadis yang sahih yang disusun untuk nak cerita tentang mengenai akan ada datang bila dunia nak kiamat, datang orang yang paling salih, orang yang alim, Imam Mahdi. Yakhruju fi akhir ummatil mahdiyun yasqihi Allahul ghais wa tukhrijul ard nabataha wa yu'tal mal sahahan wa taksurul masyiyatu wa ta'azzamal amatu ya'ishu sab'an aw thamaniyan yakni hijajan. Imam Mahdi itu akan keluar pada akhir zaman. Rasulullah sebut yakhruju fi akhir ummati al-mahdi, akan keluar di kalangan umat aku yang terakhir Imam Mahdi, dalam keadaan akan menurunkan, Allah akan turunkan hujan untuknya, dan bumi akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Hujan turun dalam keadaan yang rahmat, kemudian bumi pula tumbuh tanam-tanaman. Harta benda akan dibahagi-bahagi secara tepat. Wa yu'tal mal sahahan, dalam keadaan yang dibagi harta benda dalam keadaan sempurna. Kemudian banyaknya ternakan. Orang sibuk membela kambing, membela lembu, membela ayam dan sebagainya, dan umat akan menjadi mulia. Saat mana Imam Mahdi datang tu, selama lebih kurang 7 tahun, umat akan jadi rasa mulia, seronok. Ia hidup selama 7 ataupun 8 tahun saja. Masa nak berlakunya kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir ummati khalifatun yahsil mal wala ya'udduhu adda. Akan ada khalifah di akhir umatku yang akan memberikan harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagi. Saat mana Imam Mahdi itu datang, maka dalam keadaan orang dapat harta-harta yang banyak. Pemberian yang orang perasaan masing-masing tak ada nak dengki dengan orang tu, tak ada nak dengki dengan orang. Ini masa yang indah lah. Dalam catatan hadis tersebut, saya bertanya pada Abu Nazrah dan Abu Al-A'la, ditanya demikian, apakah menurut kalian ia adalah Umar bin Abdul Aziz? Mereka menjawab bukan. Bila satu saat sahabat-sahabat tanya, ni tanda macam ni pernah berlaku sebelum daripada ni, itu Umar Abdul Aziz. Lalu dijawab bukan zaman Umar Abdul Aziz. Maknanya zaman yang mendatang dalam hidup kita yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sempatlah masa demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al-mahdiyun minna ahlal bait yuslihullahu fi laylah. Al-Mahdi itu berasal daripada kami. Rasulullah sebut demikian. Ahlul bait, dia di kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasulullah cerita ni. Imam Mahdi itu datang daripada keluarga Rasulullah. Ni kemudian Allah akan menjadikan baik dalam satu malam. Satu malam je berubah. Alam ini akan jadi baik terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, cerita tentang Imam Mahdi ni. Bila sampai saat itu, ingat betul-betul nasihat yang kita bicarakan pada saat ini. Tuan-tuan ingat betul-betul. Iza ra'aitumur rayat as-sauda qad aqbaltu min Khurasan fa'tuha walau habwan ala salji fa inna fiha khalifatullahil mahdi. Jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar daripada Khurasan, bila kalian idza ra'aitumur rayatus saud
qad akbalat min Khurasan. Bila satu ketika kalian tengok ada bendera hitam keluar daripada Khurasan. Khurasan ni dekat dengan Iran. Kawasan Iran tu dekat dengan Syria. Tuan-tuan, kawasan tu lah, kawasan orang-orang alim berada di kawasan tersebut. Dalam keadaan yang keluar daripada Khurasan, datangilah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qad akbalat min Khurasan fa'tuha. Kamu kena bersama dengan bendera hitam tersebut yang datang daripada Khurasan. Walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Rasulullah sebut, alal salj, di atas salji. Kerana di sana Rasulullah fa'inna fiha khalifatullahil mahdi. Kerana dia datang membawa khalifah daripada Allah, Imam Mahdi yang datang ini. Ini ingat, pada di kita ni tentang mengenai keadaan yang berlaku pada bila dekat nak dunia kiamat akan datang keluar bendera hitam daripada Khurasan, dan kemudian dia menyebut bahawa dia Imam Mahdi. Ya, kawasan Khurasan ni perang sekarang kan, Syria, kawasan dekat-dekat dengan kawasan tu kawasan yang disebut dengan peperangan yang sedang berlaku. Ini di antara tanda-tanda lah. Abdullah bin Haris meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, Rasulullah sebut, manusia akan keluar daripada arah timur mengikut Imam Al-Mahdi. Mengikut Al-Mahdi, iaitu pemimpin mereka. Rasulullah sebut demikian. Imam Mahdi ini akan keluar menjadi pemimpin kita. Pada masanya, hujan akan turun dan bumi mengeluarkan simpanannya. Bila datang Imam Mahdi, keluar yang disebut dengan hujan akan turun. Dan akan keluar simpanannya. Menumbuhkan tanaman-tanaman, harta yang berlimpah ruah, dan banyak ternakan-ternakan mula hidup di saat itu. Ini tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Imam Mahdi keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, latamla'annal ard jawran wa zulman, fa idza muli'at jawran wa zulman ba'athallahu rajulan minni ismuhu ismi fayamla'aha qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan penuh bumi ini dengan jawran wa zulman, dalam keadaan yang penuh dengan benda-benda yang buruk dan juga kelalaian dan juga kezaliman. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan hantar rajulan minni, lelaki yang datang daripada keturunan aku, nama dia sama dengan namaku. Fayamla'aha qistan, dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran. Kama muliat jauran wa zulman, sebagaimana bumi ini telah dipenuhi sebelum daripada ini kelalaian dan juga keburukan, kebobrokan dan sebagainya, maka lepas itu diganti. Yang buruk diganti dengan yang baik. Zaman kita ni zaman baik ke buruk, tuan-tuan? Zaman buruk kan? Bila kita zaman buruk, maknanya kejap lagi akan datang Imam Mahdi. Itu cara yang kita kena faham lah. Kalau orang tanya, bila Ustaz nak berlakunya Imam Mahdi ni? Lepas pada habis yang buruk ni. Bila orang tengok yang jahat tu baik, maknanya buruk ni. Zaman kita ni. Zaman orang yang hidup dia dalam keadaan yang mencuri tu dia anggap baik. Orang yang berzina tu dia anggap baik di kalangan kita. Orang kita dia anggap demikian. Maka tanda-tanda nak timbulnya Imam Mahdi itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, kaifa antum iza nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian suatu ketika nanti jika Nabi Isa bin Maryam turun di antara kalian, lalu imam kalian daripada golongan kalian. Yang dimaksudkan imam kalian itu daripada golongan kalian itu adalah Imam Mahdi itu sendiri. Kita ringkaskan saja, kita sebut bagaimana kelahiran Imam Mahdi ini. Riwayat yang paling benar dan sahih, Al-Mahdi lahir di Madinah. Di Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim daripada Hamad daripada Ali bin Abu Talib. Sebut demikian. Riwayat yang sahih kata Imam Mahdi ini lahir di kota Madinah. Dia lahir di kota Madinah. Al-Qurtubi menyebut dalam kitab Tazkirah bahawa ia dilahirkan di negara Morocco. Morocco, tempat yang lahirnya Imam Mahdi. Sebahagian lagi mengatakan ia lahir di Andalusia. Ada yang berpandangan lahir di Spain, di Andalusia. Tetapi riwayat yang paling sahih menyebut bahawa ia dilahirkan di Madinatul Munawwarah. Itu berbeza-beza pandangan lah. Kalau datang, yang pentingnya dia datang tu dalam keadaan yang
menunjukkan dia kealiman, kewarakan dan kebaikan yang berterusan. Yang menyelamatkan suasana hidup manusia. Ni nak gambarkan keadaan Imam Mahdi. Bagaimana sifat Imam Mahdi? Dalam riwayat yang sahih disebut tentang sifat yang bahawa ia adalah seorang lelaki. Jangan pula ada seorang perempuan yang pergi mengaku dia Imam Mahdi. Jangan buat pelik dia panggil. Keningnya dalam keadaan lebar. Kening dia tu lebar. Hidung dia mancung. Alisnya tipis memanjang. Alis mata dia tu tipis memanjang ke belakang. Kemudian dalam keadaan dan keduanya terpisah. Di antara alis mata dia tu terpisah. Tidak kata rapat metangkup, tidak. Tanda Imam Mahdi. Bola matanya hitam dan besar. Bola mata dia tu hitam dan besar. Gigi depannya bersih berkilat. Di pipi kanannya ada tahi lalat hitam. Di pipi kanan dia tu. Wajah dia bersinar seperti bintang yang cemerlang. Wajah dia tu nampak dalam keadaan yang hitam, bintang yang cemerlang, bersinar dia. Wajah dia, kita tengok wajah dia, Allah, cantiknya. Janggut dia tebal. Di belakang dia ada tanda seperti tanda Nabi SAW. Kedua pahanya kurus dan warna kulitnya seperti warna orang Arab. Kulit dia, kulit warna orang Arab. Badan dia seperti orang Israel. Badan dia tegak bagaikan orang Israel. Bicaranya agak berat. Dia cakap tu menekan. Cara dia bercakap tu menekan ke dalam sikit. Jika ia lambat berbicara, ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Kalau tak keluar, dia nak suruh sesuatu benda tu payah nak keluar, dia tekan paha kiri dia pukul paha kiri dia dengan tangan kanan dia. Dia tepuk, tuan-tuan. Dia ambil tangan kanan dia tepuk. Dia tepuk. Dia ada orang yang payah nak bercakap ni, kadang-kadang dia ada tanda-tanda dia. Dia tu kadang-kadang. Tanda dia tu payah tu. Ingat ya, tangan kanan dia pukul paha kiri dia. Dia pukul paha kiri dia. Cara dia nak bercakap. Umurnya 40 tahun atau dalam riwayat antara 30 sampai 40 tahun. Umur dia di antara 30 tahun hingga 40 tahun. Siapa yang umur 40 lebih dah sekarang ni jangan mengaku Imam Mahdi. Jangan pelik. Jangan buat pelik dia. Dia khusyuk kepada Allah seperti khusyuknya burung nasr dengan sayapnya. Akhlaknya mirip betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangai dia tersebut. Tanda-tanda Imam Mahdi ni apa dia? Di belakang dia ada tanda seperti tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang dia tu ada tanda khatamun nubuwah. Macam tanda kenabian Rasulullah. Tapi dia bukan tanda kenabian, tanda kat belakang. Ia akan berkumpul dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Dan Nabi Isa akan salat di belakang Imam Mahdi. Itu tanda. Dia bergabung dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa berada di belakang Imam Mahdi. Semayang di belakang Imam Mahdi. Bumi akan mengeluarkan hasil yang banyak daripada sumbernya. Mula keluar. Bumi mula keluar. Keluarkan daripada tanah. Daripada tanah ni keluar hasil yang banyak. Seperti tiang-tiang daripada emas. Keluar tiang-tiang yang diperbuat daripada emas. Keluar daripada tanah ni sendiri. Tiba-tiba antara tanah ada. Lepas pada banjir besar ada. Misal contohnya. Ini di antara tanda. Ia akan menggayakan hati manusia. Dan banyak berkah di muka bumi ini. Akan keberkatan tu banyak. Pergi ke Kelantan ada. Pergi ke Selangor ada. Pergi ke Pahang ada. Ada semua. Simpanan Kaabah yang terpendam akan dikeluarkan kemudian dibagi-bagikan di jalan Allah. Bila keluar aja dia bagi. Semua orang dapat layaknya. Bila ranting-ranting ditanam di tanah basah, ia akan tumbuh menghijau dan berdaun lebar terus. Mana-mana pokok kayu kalau kita potong, kemudian kita letak dalam tanah, kemudian keluar terus. Kejap dia keluar hijau dan berdaun lebat. Ia akan diminta suatu tanda. Dan ia memberi isyarat kepada burung di langit sehingga jatuh di tangannya. Lalu orang kata, betul ke kamu ni Imam Mahdi? Dia pun tunjuk kat langit, burung tu datang jatuh. Jatuh dia pun pegang burung. Tanda yang menunjukkan dia ni Imam Mahdi. Semua kejadian tersebut tidak bertolak belakang dengan akal manusia. Nak fikir dengan akal ni tak mungkin untuk kita nak fikir.
tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kemunculan. Sungai Furat akan tersedut dan di situ akan terlihat gunung emas. Di antara tanda yang munculnya Imam Mahdi, Sungai Furat tu mula surut je, kemudian tengok-tengok ada gunung emas dalam Sungai Furat di Iraq itu sendiri. Gerhana bulan pada awal malam bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan ni tiba-tiba berlaku gerhana bulan pada awal bulan Ramadan dan gerhana matahari pada malam pertengahannya. Dua kejadian ini belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan juga langit. Ingat ya. Bila berlaku dua gerhana, satu gerhana bulan, satu lagi gerhana matahari dalam bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan dan di pertengahan bulan Ramadan, tiba-tiba berlaku gerhana ni, menunjukkan bagaimana nak datangnya Imam Mahdi, kemunculan tanduk Zussinin, keluar tanduk Zussinin, kemudian terbitnya binatang berekor yang bersinar. Tanda-tanda binatang ada ekor bersinar pula ekor dia tersebut. Orang pun pakai sibuk hantar dalam TikTok, tunjuk dalam TikTok. Oh, banyak dah binatang-binatang macam ni. Api besar mula menyala daripada arah timur selama 3 ataupun 7 malam. Sampai peringkat demikian. Mula api besar mula menyala daripada sebelah timur, daripada sebelah sujud ni, selama 3 hari ataupun 7 malam. Selama 3 ataupun 7 malam. Langit mula menjadi gelap. Langit ni mula jadi gelap, mendung. Gelap. Warna merah menyebar di langit, tetapi merahnya tidak seperti merah ufuk biasa. Ini tanda-tanda nak berlakunya yang disebut dengan hari kemunculan Imam Mahdi. Seluruh penduduk bumi dan yang ke-8, seluruh penduduk bumi dipanggil dan setiap yang memiliki bahasa mendengarnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Bila kedengaran suara, seluruh penduduk bumi ni kedengaran, tapi masing-masing semua faham suara tersebut. Waktu kemunculannya, Ibn Kathir dalam kitab Al-Fitan Mal'ahim mengatakan, saya mengira bahawa kemunculan Al-Mahdi terjadi ketika Nabi Isa bin Maryam AS turun ke bumi. Bila kita berlakunya saat itu, bila Nabi Isa AS turun ke bumi, keluarlah Imam Al-Mahdi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, Isa bin Maryam alaihi salam turun, maka pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, kemarilah, jadilah imam solat kami. Bila turun Nabi Isa alaihi salam, Imam Mahdi panggil Nabi Isa, mari menjadi imam ni, solat ni, jadi imam solat. Nabi Isa menjawab, tidak. Nabi Isa kata, tidak. Sesungguhnya sebahagian kalian adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain sebagai penghormatan daripada Allah kepada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa AS sebut, kalian akan menjadi imam dibandingkan dengan aku. Kerana ini satu penghormatan. Menunjukkan bagaimana nak berlakunya kiamat. Hadis yang diriwayatkan Al-Harith bin Abu Usamah radhiyallahu anhu menunjukkan dan mengisyaratkan hal ini. Kerana Isa bin Maryam AS mengatakan bahawa pemimpin mereka adalah Al-Mahdi, dan hadis ini juga menunjukkan demikian, wallahu alam, bahawa ia muncul ketika Isa bin Maryam alaihissalam turun. Demikian juga beberapa riwayat Muslim dan riwayat lainnya. Inilah yang paling benar-benar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan bahawa waktu keluarnya bertepatan dengan rangkaian peristiwa tanda-tanda besar. Sedang waktu terjadinya kiamat pada masa Al-Mahdi sangat dekat sekali dan tinggal beberapa ketika sahaja lagi menunjukkan tanda-tanda besar kiamat untuk sampai pada saat berlakunya hari penutupan pada alam ini. Tuan-tuan, ini di antara gambaran awal dalam perbincangan kita tentang Imam Mahdi ini. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan Imam Mahdi ini sampailah kita boleh faham terhadap tajuk ini, insyaAllah. Sampailah kita memahami bagaimana Imam Mahdi ini datang dan membantu di kalangan kita untuk kita kembali kedudukan sebagai orang yang mulia di atas muka bumi ini, sehinggalah Allah nak tutup alam ini sendiri, insyaAllah. Kita akan sambung pada perbincangan sedikit lagi pada siri-siri kuliah kita pada saat ini, tanda-tanda akhir zaman. InsyaAllah tuan-tuan boleh dengar balik siri-siri sebelum daripada ni.
saya dah sebut tanda nak berlakunya kiamat. Tanda nak berlakunya kiamat, sampailah di waktu mana kita sampai tajuk Imam Mahdi ini. Sampai 13 tajuk nanti insya-Allah kita akan cerita tentang nak berlakunya kiamat dan suasana hari kiamat yang akan berlaku dan bagaimana keadaan kiamat yang akan kita lalui pada diri kita ni. Doalah mudah-mudahan PKP yang kita lalui ini menambahkan lagi ilmu kita. Walaupun kita tak berjaya pergi masjid, walaupun kita tak berjaya untuk kita duduk majlis ilmu yang biasa, tetapi kita berjaya menambahkan ilmu dengan cara sebegini insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbicaraan tentang kelahiran Imam Mahdi dan berapa yang menunjukkan sejarah hidup Imam Mahdi ini sendiri. InsyaAllah kita akan cerita tentang bagaimana keadaan-keadaan demikian. Sebelum daripada kita berdoa ni tuan-tuan, kalau ada soalan-soalan saya nak jawab sikit soalan-soalan yang ditanya. Dan sebelum daripada tanyaan tersebut, saya suka nak war-warkan pada tuan-tuan, kita memerlukan frontliner kita ni untuk kita bahagi makan pada mereka insyaAllah. Saya mengambil inisiatif ini pada di awal-awal PKP dahulu, bulan 3 tahun lepas. Sampailah hari ni, saya masih lagi menyampaikan sumbangan pada frontliner. Dan jumlah tu saya ingat lebih kurang 500,000 dah. Semenjak daripada kita buat PKP ini, semenjak daripada kita kena PKP ini, kita buat makanan. Kita agih-agihkan makanan pada frontliner. Dan tuan-tuan yang nak turut serta menyumbang, tuan-tuan boleh terus bank-inkan ke akaun Matan Center, RM8 je sebungkus dengan air. Kemudian kita sediakan makanan ini pada mereka insya-Allah. Saya diberitahu, saya tengok dalam berita yang dihantar, sekarang ni orang kita dia tak tolong dah di frontliner. Frontliner pun kurang dah dapat yang disebut dengan dapat sumbangan-sumbangan ini. Jadi saya dengan sahabat-sahabat di Matan ini masih lagi kita menyampaikan sumbangan-sumbangan ini. Kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan ini, tuan-tuan bank in kan. Kemudian tuan-tuan maklum ke talian 013 906 1204. 013 906 1204. InsyaAllah kita akan sampaikan sumbangan-sumbangan inilah insyaAllah. Yang keduanya, sahabat-sahabat yang nak taja pelajar-pelajar, kami masih lagi memerlukan tajaan untuk pelajar yang telah mula menghafal di Ma'had Tahfiz Jerantuk Pahang. Ni biodata yang ada ni, biodata anak-anak kita yang menghafal ni. Mereka ni anak-anak yang susah, yang memerlukan tanggungan. Tuan-tuan yang nak tanggung pelajar-pelajar ni, tuan-tuan boleh direct kepada talian pelajar-pelajar ni. Kalian terus ke direct talian 013 617 1941. 013 617 1941. Sama ada tuan-tuan nak taja selama sebulan mereka baca Quran untuk diri yang ditaja tu, ataupun tuan-tuan nak suruh mereka ditaja selama 4 bulan. Boleh tak? 4 bulan. Menaja mereka ni selama 4 bulan saja. Selama 4 bulan ni dibaca ayat kursi Al-Quran Karim. 4 bulan tu pahala dapat pada diri kita tanpa Allah mengurangkan pada baca ini sendiri. Kemudian dalam masa yang sama ada yang nak taja peringkat 8 bulan. Saya nak taja 8 bulan je. Sejumlah lebih kurang RM2,800. Kalau sebulan RM350. Kalau 4 bulan RM1,400. Kemudian kalau 8 bulan RM2,800. Ada yang kata saya nak taja setahun terus Ustaz. Saya nak taja setahun terus. Selama 12 bulan RM3,700. Tuan-tuan bolehlah berhubung di talian 013 617 1941. Nanti tuan-tuan bagi tahu Ma'had Tahfiz, saya nak taja Ma'had Tahfiz An-Nabawi Jerantuk. An-Nabawi Jerantuk tu yang saya sedang bangunkan bangunan itu. Minta akaun bank tu, tuan-tuan tengok akaun bank Matan Center je. Type Matan Center, ada nombor akaun bank banyak. Ni kalau saya, kadang-kadang kalau kita tulis dekat sini, dia shadow ban kan kita. Yang menyebabkan akhirnya ramai yang tak dapat manfaat. Ada PIN nombor akaun, insyaAllah. Saya akan minta supaya staff untuk bagi nombor akaun insyaAllah. Yang minta nak sumbangkan sumbangan tu insyaAllah. Boleh terus sumbang pun sebanyak mana pun, tapi maklum. Sebaik-baiknya maklum lah. Sebab kita letak dalam satu akaun je. Duit makan pun kita letak kat situ. Duit pendidikan pun kat situ. Jadi nak agihkan itu, tuan-tuan maklum pada 013 617 1941. InsyaAllah. Demikian.
Kemudian ada pertanyaan yang tanya tu, Imam Mahdi betul ke akan berkahwin dulu di dunia? Yang ni kita akan jawab. Faizanah Fauzi, sabar. Jangan tergopoh-gopoh. Nanti insya-Allah bila kita sampai pada tajuk tersebut, kita akan bagi tahu dia kahwin ke tidak, insya-Allah. Insya-Allah pada akan datang nanti. Kemudian ada tanya, Ustaz, tadi yang gunung emas tu, gunung emas yang disebut seluruh umat manusia datang berebut tu ke? Yang setiap manusia cakap diri dia sendiri bahawa dialah yang akan selamat. Ya, itulah yang dimaksudkan. Gunung emas itulah yang mereka berkejaran. Boleh jadi gunung emas inilah yang dikejar oleh Amerika, yang pergi serang kota Baghdad, kemudian kawasan-kawasan sana, untuk mereka nak dapatkan harta-harta yang banyak daripada bumi-bumi orang Islam itu sendiri. Imam Mahdi ni adalah orang biasa ke Ustaz? Ya, dia orang biasa. Benarkah dia telah dilahirkan dan sekarang umurnya 20-an tahun? Wallahu alam. Tak boleh nak jawab kecuali Allah lah yang mengetahui keadaan yang demikian. Kemudian ditanya lagi, PDK Seri menanti, Ustaz, Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa, siapa keluar dulu? Imam Mahdi dulu. Kemudian Dajjal pun ada, kemudian Nabi Isa turun, barulah Nabi Isa AS turun. Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dajjal dulu, kemudian Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa. InsyaAllah kita akan cerita perkara demikian nanti. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, Mak Nani tanya, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya mengenai sedekah. Sedekah, cuba saya tak nampak tu. Mak Nani tanya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya mengenai sedekah Al-Fatihah pada yang meninggal dunia. Ya, tak ada masalah. Boleh sedekah Al-Fatihah ke, nak Al-Baqarah pun boleh, nak Al-Imran pun boleh. Nak sedekah. Yang pentingnya kita boleh niat, ya Allah, sampaikanlah pahala ini kepada mereka yang telah meninggal dunia itu. Dia tanya, Ustaz, salahkah saya minta cerai kalau suami saya tak solat? Dia sebenarnya bukan salah tu terakhir, tidak. Di awal tu kita kena nasihat terlebih dahulu. Nasihat pada suami kita. Abang, kalau abang nak masuk dalam syurga, abang nak suruh keluarga kita boleh bersama dalam syurga, abang kena solat. Kalau abang tak solat, nescaya kita tak akan bersama. Kita hanya bersama di dunia saja. Untuk apa kita bersama di dunia? Tapi kitanya dalam keadaan yang kitanya tak bersama di akhirat. Rugi kita. Kita sebut demikian. Dalam masa yang sama kita nasihat, kita bagi tahu pada keluarga dia, kita ajak dia dan sebagainya. Tiba-tiba dia tak nak solat. Dia berkerah tak nak solat. Barulah kita pergi ke mahkamah. Bagi tahu pada mahkamah, Tuan, saya rasa saya tak boleh dah tinggal bersama dengan suami yang tak solat. Kerana kalau saya tinggal di sini bersama dengan dia pun, di sana nanti saya tak akan bersama dengan dia. Kita bagi tahu pada mahkamah, dan boleh tak fasahkan saya daripada suami yang tak nak solat ini? Boleh. Hukum dia dibenarkan dalam Islam. Setelah mana dia jalan terakhir dalam kekeluargaan kita. Syahrizan Laili tanya, Ustaz, saya berhutang pada ibu saya dan boleh ke bayar hutang ibu atas sedekah jariah ibu yang mengalami demensia? Berhutang pada ibu dan dia bayar hutang, nak bayar hutang ibu atas sedekah jariah. Itu yang ibu pula tak sedar dah sekarang ni. Boleh ke tak boleh? Sebenarnya sebaik-baiknya kita bagi tahu pada ibu kita dahulu duit hutang tersebut. Kemudian kita ambil duit tersebut, kita niat, ya Allah, menjadikanlah daripada sedekah-sedekah ini penyembuh kepada penyakit yang didertai oleh ibu kita. Kemudian ibu kita sedar. Ibu kita sedar balik, pulih balik, misal contohnya. Dia dalam keadaan dia sedar balik. Kita pun sebut, ibu, duit yang saya berhutang dengan ibu tu saya telah sedekah untuk kepentingan ibu juga. Ibu dia kata tak apalah, yang pentingnya ibu dah sembuh kembali. Tak apalah. Tapi ibu dia kata tak boleh. Ibu nak juga duit. Memang ibu tu kedekut sungguh lah dia panggil. Ibu tu dia nak balik, kita pun usahalah bayar balik. Tak rugi pun kita dapat pahala daripada keadaan yang sebelum daripada ni. Assalamualaikum Ustaz, boleh ulas sedikit Saudi dan padang pasir yang mengalami salji semalam? Ini di antara tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Suasana yang akhir zaman yang berubah. Yang Rasulullah SAW sebut, bila sampai satu saat nanti bumi, tanah, padang pasir itu jadi hijau. Lepas pada ini dia akan menghijau. Lepas pada salji turun ini sendiri. Ustaz, macam mana kalau yang pakai gelang kaki? Boleh ke pakai Ustaz? Boleh kat rumah. Kat rumah je dia boleh.
kat rumah dia, dalam rumah tangga dia, dia boleh pakai gelang kaki, tunjuk depan suami. Tiap-tiap hari tunjuk gelang kaki. Tunjuk gelang kaki pada suami. Ini cara demikian. Tapi jangan tunjuk pada orang lain. Dia pakai gelang kaki, dia tunjuk pada orang lain. Dia hentak-hentak bunyi kat kaki dia. Keting, 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 keting. Yang tu yang tak boleh. Yang menyebabkan timbul rangsangan pada orang lain pula. Ustaz, kalau nak puasa, hari-hari boleh ke Ustaz? Apakah niat puasa untuk hari-hari? Boleh, tapi dia membebankan. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ada dah yang puasa hari-hari tapi membebankan dalam hidup dia. Rasulullah kata puasalah macam puasa Nabi Daud alaihissalam. Ini cara yang terbaik lah. Sehari hari ni, kemudian berbuka besok, kemudian puasa pula hari lain. Itu di antara cara pada diri kita ni, dalam hidup kita. Kemudian ada yang tanya lagi ni, soalan ni banyak sangat. Kalau saya buka tanya, memang tak berhenti dah saya menjawabnya. Jadi tuan-tuan, sebelum daripada tuan-tuan berhenti, baik saya berhenti. Mudah-mudahan demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم